Vanessa. Pengiktirafan pantun di peringkat antarabangsa dan aplikasi Fik Banjir antara yang menarik dalam lintas langsung dari Negeri Sembilan petang ini. Jadi kita terus saja bersama Azlina Kamrudin. Silakan Azlina. Pengiktirafan pantun sebagai warisan kebudayaan tidak ketara negara oleh UNESCO merupakan satu penghargaan yang besar kepada bahasa Nusantara, bahasa Melayu. Tokoh budaya Tan Sri Rais Yatim yang gembira dengan perkembangan terbaru itu berkata, usaha bagi mendapatkan pengiktirafan itu telah bermula sejak 2005. Beliau mahu agensi dan pihak yang berkenaan terus memperkasa seni pantun. Ini boleh dilakukan dengan mengadakan peraduan berbalas pantun serta memberi didikan kepada generasi muda mengenai keindahan bahasa yang diterjemahkan menerusi pantun. Pantun adalah garapan pemikiran halus yang memerlukan kecerdasan otak yang sangat tinggi. Ini jenis pantun spontan. Dan pada masa dulu, siapa yang boleh berpantun secara spontan, jelas, ianya dianggap sebagai seorang pendeta. Seorang yang mempunyai lunas perjuangan yang jelas berhubung dengan kebolehan lisan masing-masing. Beliau ditemui di Jelebu Negeri Sembilan. Buat pertama kalinya, Malaysia berjaya mengangkat warisan negara untuk diiktiraf di peringkat antarabangsa. Selain Malaysia, pantun turut dicalonkan oleh Indonesia. Upacara wakang dan pantun disenaraikan sebagai kategori warisan budaya tidak ketara kemanusiaan secara pencalonan multinasional. Perkhidmatan penghantaran barang semakin menjadi pilihan orang ramai ketika dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Di Negeri Sembilan, perkhidmatan ini secara tidak langsung membuka sumber rezeki baharu buat penghantar makanan yang kebanyakannya terdiri daripada golongan muda. Tinjauan kru ATM di sekitar Senawang mendapati rata-rata khidmat penghantaran bermula sejak awal pagi lagi menerusi aplikasi pesanan makanan. Jumlah pesanan semakin meningkat terutama pada hujung minggu. Order ada hari dia laju, ada hari dia slow. Selalu kalau cuti baca satu Ahad memang nak cakap laju memang tak orang boleh keluar kan. Tapi PKPB ni orang tak boleh keluar, so order boleh lah. Nak kata laju tidak, okey lah orang cakap. Tak macam dulu time first PKP dulu. Yang tu memang orang cakap orang bergantung memang kat delivery ni kan. So banyak lah order. Alhamdulillah setakat ni so far okey lah. Order pun masih dalam orang kata apa? Orang kata padu lah. Setakat ni masih padu dekat kawasan sini, kawasan lain not sure lah. Alhamdulillah syukur. Order pun banyak. So tak adalah macam satu hari tu tak ada order. Just dapatlah target setiap hari tu. Dalam pada itu, pengusaha kedai makanan yang ditemui juga turut bersyukur apabila diberi kebenaran untuk beroperasi biarpun dalam tempoh PKP iaitu secara bawa pulang atau pesanan. Biarpun diberi kebenaran beroperasi, pelaksanaan SOP di premis perniagaan menjadi keutamaan. Yang pastinya awal-awal dulu dia orang nampak kekok kan. Tapi bila kita dah tempuh 3-4 bulan selepas, saya rasa benda-benda tu dah jadi disiplin hidup lah. Lebih ke arah orang cakap tu tak perlu peringatan lah kan. Yang mana perlu beratur, perlu sanitizer, kebersihan kan. Yang itu kami bagi pihak pengusaha kedai tu jarang bagi arahan lah. Maknanya lebih kepada kesedaran sendirilah. Dalam Islam, ibadah wajib tetap dan harus dilaksanakan dalam apa jua keadaan termasuk ketika berdepan bencana banjir. Bagaimanapun, Islam mempermudah pelaksanaannya menerusi pelbagai kaedah dan pendekatan hingga tiada alasan untuk umatnya melakukan ibadah wajib.
mengambil tanggungjawab sebagai saudara si-Islam, mendorong pasukan penyelidik Universiti Sains Islam Malaysia USIM membangunkan aplikasi Fih Banjir atau FIBA. Aplikasi FIBA dibangunkan bagi memberi kemudahan kepada umat Islam menunaikan ibadah ketika berdepan musibah banjir. Menurut Ketua Penyelidiknya, Profesor Dr. Iwan Muhammad Subri, beberapa aspek utama ditekankan dalam pembangunan aplikasi itu meliputi 5 kaedah bersuci, solat, aurat dan pergaulan, pengurusan jenazah serta pemilikan hak ketika berdepan situasi banjir. Garis panduan itu bukan hanya dikhususkan kepada penduduk terjejas banjir sahaja, tetapi juga memberi manfaat kepada sukarelawan yang terlibat. Jadi, isu-isu fiqh yang berbangkit di pusat pemindahan ini antaranya adalah berkenaan dengan bab bersuci, iaitu bagaimana umat Islam yang berada di pusat pemindahan boleh ataupun tidak untuk berwudu, mandi wajib dengan air banjir itu sendiri. Penyelidikan FIBA dijalankan bermula tahun 2014 dan dilancarkan pada 2017. Aplikasi FIBA boleh dimuat turun daripada aplikasi Play Store Android secara percuma di telefon pintar. Sekian paparan dari Negeri Sembilan. Kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih.